Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Anda sedang menonton segmen Kupi-Kupi Go, Minum Kupi, sebuah segmen di mana saya bercerita secara santai. Saya akan pilih satu topik dan saya mahu tahu pendapat goers semua tentang topik yang saya ceritakan ini. Jadi jangan lupa tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan topik pada hari ini saya pilih bercerita tentang Metaverse. Metaverse, mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang baru dengar, mungkin ada yang tidak tahu apa itu Metaverse. Metaverse baru-baru ni viral disebabkan Mark Zuckerberg tukar nama syarikat diorang dari Facebook kepada Meta. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. Bermaksud, selepas ni jenama-jenama diorang macam Facebook, Instagram dan juga WhatsApp akan bernaung di bawah syarikat diorang yang bergelar Meta. Dan antara objektif utama Meta ditubuhkan ialah untuk mencipta satu dunia Metaverse. Dunia Metaverse yang sangat-sangat canggih. Dunia Metaverse yang orang boleh bekerja di dalam tu, orang boleh tinggal di dalam tu, orang boleh beli rumah, beli tanah. Dan secara ringkasnya itulah Metaverse, satu dunia alam digital yang memimik dunia reality. Antara contoh terbaik yang kita boleh tengok untuk menggambarkan dunia Metaverse ni, kita boleh tengok filem macam Tron, The Matrix ataupun Ready Player One. Metaverse ni sudah pun wujud, cuma sekarang baru viral. Metaverse ni bukan satu, ada banyak Metaverse yang wujud dan terpulang kepada pengguna untuk hidup di Metaverse yang mana satu. Contohnya, sekarang ni kita ada satu Metaverse yang dikenali sebagai Decentraland. Kita akan tengok, kita akan masuk dan mendalami sendiri macam mana berada di dalam Metaverse Decentraland ni, dan kita akan tengok apa yang kita boleh buat di dalam tu. Selain daripada Decentraland, kita ada juga Second Life. Second Life ni antara Metaverse yang paling lama pernah wujud sebelum Metaverse ni popular lagi. Di dalam ni juga berkonsepkan sama juga, orang boleh beli rumah, orang boleh berkawan, orang boleh beli macam-macam benda lah, dan ia memimik dunia reality. Selain daripada Second Life, kita ada juga The Sandbox. The Sandbox pun sama juga, tetapi ini lebih khusus kepada permainan video game lah. Orang boleh main video game di dalam ni dan orang boleh berinteraksi. Untuk Metaverse Facebook pula masih lagi di dalam development. Kita tunggu diorang akan launching diorang punya Metaverse yang berkemungkinan akan diintegrate dengan Facebook. Jadi jangan kamu heran selepas ni kalau di Facebook kamu tengok Metaverse di feed kamu, dan mungkin juga ada yang akan teracun untuk masuk ke dalam Metaverse ini. Okay guys, untuk memahami macam mana Metaverse tu berfungsi, kita sendiri kena masuk ke dalam alam Metaverse. Alam Metaverse yang akan kita masuk ni ialah alam Metaverse dikenali sebagai Decentraland. Apa yang kita boleh buat di dalam ni ialah kita boleh explore. Kita boleh explore ke seluruh dunia virtual ni. Kita boleh tengok rumah-rumah orang lain yang orang lain sudah beli dan buat, dan kita boleh berkomunikasi dengan orang-orang tu. Kita boleh bercakap, kita boleh tambah kawan dan sebagainya. Selain daripada explore, kita boleh juga create. Contohnya, kita boleh beli aset digital macam tanah digital, dan di tanah digital tu kita buat rumah digital kita sendiri. Dan orang boleh datang, keluar dan masuk. Contohnya macam rumah kita di alam internet, dan kita boleh jemput orang untuk datang. Contohnya kalau kita mau buat rumah terbuka ke, itu kalau rumah. Contohnya di dalam ni ada sekolah virtual. Jadi orang akan boleh datang ke sekolah tu untuk belajar, ataupun pejabat virtual. Orang boleh datang ke pejabat tu untuk bekerja. Itulah idea yang ingin direka di dalam alam virtual ini. Selain daripada create, kita boleh juga trade. Trade adalah urusan perniagaan yang boleh dijalankan di dunia Metaverse ni. Contohnya, kita boleh beli aset digital, NFT. Aset digital macam gambar ataupun video ataupun music, dan kita boleh jual aset-aset digital tu di Metaverse ini. Saya rasa secara jujurnya, fungsi ni lah yang antara sebab kenapa syarikat-syarikat besar ni berlumba-lumba mahu buat dunia Metaverse, sebab diorang mau buat duit daripada urusan jual beli. Apa tidaknya sangat mudah
sekarang ni untuk meletak nilai kepada sesebuah aset digital tu, dan akan ada saja orang yang beli. Mungkin bagi setengah daripada kita nampak mengarut, tetapi benda tu ada orang yang jual dan ada orang yang beli. Bayangkan buat satu gambar tu nilai dia kosong, tapi setelah ditukar menjadi NFT dan aset digital, gambar tu bernilai contoh dia RM1,000 atau RM2,000, dan akan ada sahaja orang yang beli. Dan semestinya syarikat-syarikat ni nampak peluang di dalam membuat duit dengan menjual aset-aset ini, dan diorang buatlah metaverse, urusan jual beli di dalam dunia metaverse. Dan itu adalah antara intipati metaverse ni. Orang boleh explore, orang boleh create, dan orang boleh jual beli aset digital. Dan sekarang kita akan masuk sendiri dan tengok bolehkah kita buat semua tu. Untuk masuk ke sini kita tekan get started. Lepas kita tekan get started, akan ada dua pilihan untuk kita masuk. Satu, kita pakai wallet. Wallet ni adalah digital wallet. Di dalam digital wallet tu kita boleh membeli kripto menggunakan duit fiat, dan kita akan dapat mata wang dalam bentuk kripto, dan mata wang kripto tu akan digunakan untuk urusan jual beli di dalam dunia metaverse ini. Tapi memandangkan saya tak ada duit, kita masuk yang percuma, kita akan play as guest. Berkemungkinan juga kalau kita play as guest ni ada beberapa fungsi di dalam dunia metaverse ni yang terhad untuk kita, tapi tidak apa, yang penting kita mahu masuk dan tengok macam mana berada di dalam dunia metaverse, dan kita tekan play as guest, continue as guest. Okay, selepas kita masuk play as guest tadi, kita akan dibawa satu page untuk kita buat avatar kita. Sebab identiti kita di dalam metaverse ni adalah avatar yang kita buat. Dan kita boleh tengoklah di sini, macam kalau saya masuk metaverse ni, saya mau avatar yang sama macam diri saya, seorang lelaki. Saya akan pilih lelaki. Warna kulit mungkin cerah sikit, dan kita boleh pilih kepala kita lah. Kepala. Kita boleh pilih rambut lah. Rambut, kita ada eyebrow, eyes, mouth, facial hair. Macam main game juga. Kita boleh kasih nama karakter kita. Iki, nama dia. Kita guna nama Iki. Lepas tu kita letakkan email kita di sini lah. Kita tekan next, dan kita perlu agree dengan diorang punya terms and condition. Siapa yang baca terms and condition ni? Nobody. Okay, sekarang kita di dalam dunia metaverse. Dan pertama kali kalau kita masuk ke dalam dunia metaverse Decentraland ni, diorang akan ajar kita lah macam mana mau main, macam mana mau bergerak di dalam game ni. Nice to meet you, Iki. My name is Alice and I'm here to teach you some Decentraland basics. Shall we begin? Yes, we shall begin. So, yang lain ni adalah orang-orang lain. Yang kita boleh berinteraksi lah. Macam yang ni orang lain, yang itu orang lain. Tapi sekarang kita mau explore ke seluruh kawasan ni. Jadi kamu bayangkan kalau ada metaverse yang menyerupai Malaysia, contoh dia. Mungkin juga kita boleh pergi ke KLCC, mungkin juga kita boleh pergi ke negeri-negeri lain. Contohnya kalau ada metaverse di Sabah, mungkin juga kita boleh naik ke Gunung Kinabalu. Di dalam dunia metaverse, di dalam dunia virtual reality, tanpa kita bergerak, tapi karakter avatar kita pergi ke tempat-tempat kawasan tu. Dan aset digital yang saya maksudkan tadi, contoh dia macam ni. Ini adalah gambar di dalam dunia metaverse ni. Tapi gambar ni kita boleh beli. Kita boleh beli gambar ni dengan 0.1 ETH. Menggunakan duit betul, kita boleh beli gambar di dalam dunia metaverse. Dan gambar tu kita boleh jual semula. Ini adalah contoh-contoh aset digital lah. Macam ini, macam ini, macam ini, dan banyak lagi di sini. Contoh-contoh aset digital. Dan kalau kita keluar dari sini, ini adalah taman dia dan banyak bangunan-bangunan yang macam ni lah. Kita ada trade center, lepas tu kita ada bangunan sfera bulat tu. Lepas tu kita ada karakter-karakter yang macam ni lah. Ini adalah taman di dalam ni. So, banyak benda kita boleh buat di sini lah. Jadi kamu boleh bayangkan kalau Metaverse Mark Zuckerberg yang
diorang mau buat tu menjadi reality. Dan antara fungsi metaverse Facebook ialah orang boleh pergi kerja. Kamu boleh bayangkan ini adalah tempat kerja seseorang tu, dan orang tu tak perlu keluar rumah, dia perlu log masuk saja dan dia sudah boleh pergi kerja di dalam dunia metaverse dan buat kerja dia di sini. Begitu juga dengan kalau orang pergi sekolah. Orang pergi sekolah masuk dalam dunia metaverse-nya dan dorang boleh pergi sekolah. Lepas tu, kalau kita tekan tab, akan keluar map di seluruh metaverse ni dan kita boleh pergi ke mana-mana sahaja. Jadi kamu boleh bayangkan kalau metaverse Malaysia wujud, ini adalah peta-peta Malaysia. Contohnya di sini KLCC, di sini Bukit Bintang, di sini Pavilion. Dan kita boleh pergi hanya dengan tekan klik saja dan kita boleh tengok apa yang ada di sana. Contohnya kita pergi MV Gallery ni. Saya klik secara random, kita jump in dan kita akan dibawa ke sana. Okey, lambat betul loading. 5 minit sudah saya tunggu. Tapi kamu boleh bayangkan macam mana alam metaverse ni berfungsi suatu hari nanti. Dan semestinya alam ini walaupun gimmick dia memimik dunia alam realiti, tapi saya rasa alam metaverse ni tidak akan boleh mengganti dunia realiti. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa hadapan sebab sekarang teknologi bergerak dengan sangat-sangat laju. Apa yang kita boleh buat sekarang adalah untuk memastikan kita faham teknologi yang ada sekarang ni supaya kita tidaklah keliru suatu hari nanti kalau benda ni sudah menjadi satu norma baru di kalangan pengguna internet lah. Sebab kalau metaverse Mark Zuckerberg tu siap nanti suatu hari nanti, metaverse tu akan jauh lebih canggih daripada apa yang kita explore pada hari ini. Metaverse Mark Zuckerberg tu menurut dia mereka akan gunakan teknologi VR ataupun AR yang buat seseorang tu merasa seperti berada di dalam dunia metaverse. Dan kita cuma boleh tunggu dan lihat apa yang akan terjadi sebab benda ni masih lagi baru, akan banyak lagi maklumat-maklumat yang akan kita jumpa pada masa hadapan pasal metaverse ni. Berkemungkinan juga sekarang ni benda ni nampak pelik. Pelik bagi setengah orang tetapi tidak bagi setengah orang yang lain. Ada orang yang sudah aktif di dalam dunia metaverse ni. Sekali tengok macam main game pula. Tapi sekarang game ni diorang mau menjadikan ia seakan-akan dekat dengan reality. Itulah dunia metaverse. Dan itulah sahaja daripada saya pada hari ini. Apa pendapat anda tentang teknologi metaverse ni? Adakah suatu hari nanti kita boleh buat apa yang kita boleh buat di dunia reality, di dalam dunia metaverse, macam pergi sekolah, bekerja, belajar, jumpa kawan? Apa pendapat anda tentang metaverse ini? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Macam mana kalau Kupi-Kupi Go buat satu bangunan bangunan Kupi-Kupi Go di dalam dunia metaverse? Adakah anda mahu datang? Itu soalan yang serius saya tanya kepada goers semua. Kalau ramai yang mahu saya buat dunia metaverse untuk kita hangout di dalam tu, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat dan anda terhiburlah dengan penyampaian saya pada hari ini. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.